Assalamualaikum. Okey, hari ini ada satu pepatah. Ada udang di sebalik batu. Membuat suatu kebaikan ada suatu muslihat yang kurang baik ataupun kurang enak. Jarang ada orang yang membuat satu kebaikan untuk kebaikan bersama, tetapi selalunya dia membuat kebaikan tu ada muslihat dia untuk kebaikan diri orang yang membuat kebaikan tu. Maknanya dia ada udang di sebalik batu, ada muslihat di sebalik kebaikan ataupun pertolongan yang dibuat itu, ada muslihat dia. Ini kita nak tunjuk ayam hutan. Kawasan hutan ni macam mana dia punya tempat tu. Dia ada tempat dia. Selalunya ayam hutan kita nak tengok ini tempat dia kaih. Ini tempat dia mengaih lah ni. Yang macam ni tempat dia mengaih. Ayam hutan dia mencari serangga-serangga kecil-kecil dalam tanah tu. Ini tempat dia mengaih lah ni, ayam hutan. Hari ini kita gunakan ni batang pokok yang kecil lah. Kalau boleh batang pokok yang liat. Ini dia punya batang tu. Kita buat pelantik lah. Simpul manuk. Terpulang pada orang tu, dia nak pakai simpul manuk ke simpul apa ke, yang penting ikatan tu kuat. Yang ini saya guna tu, kita boleh ikat di sini. Ini pun kita guna simpul manuk lah, dia punya sini. Simpul manuk. Sebab kita guna ni senang, kita nak ejas-ejas. Ni satu jengkal setengah cukup lah. Lepas tu kita cari kayu untuk kita membuat bentuk setengah bulatan ni. Kalau boleh kayu tu kayu liat. Sebab jerat ni kita jerat, kita letak, kita tinggalkan. Bukan kita pakai denak. Makna kayu tu kena liat. Kalau kayu dia punya kurang liat, sebab kita akan tinggal lama, lama kelamaan dia akan patah ataupun tercabut. Kita guna cara ini untuk membuat peletak picu tu. Kayu ni kita iris tajam-tajam, sebab kita akan buat melengkung. Kayu ni kita tentukan pacak dalam-dalam, sebab kadang-kadang daya lentikan ni kuat, dia akan tercabut. Tentukan dia, kita cucuk sampai ke dalam. Kalau ni batang pelantik ni halus, mungkin dia kurang dia punya daya spring dia. Tapi yang ini halus, kita boleh gunakan yang kecil ataupun yang besar. Yang ini kita tentukan, ini pelantik, tentukan masuk di sebelah sini. Ni. Masuk di sebelah sini. Dia jadi macam ni. Ini dia punya ni masuk kat depan. Ni. Dia terbawah sikit. Kalau picu ni pendek, kita kena letak atas sini pula. Dia terlampau tinggi. Tentukan picu dia ni panjang. Kita boleh letak kat bawah. Dan kalau boleh yang ini, kita gunakan yang ada bentuk Y ni.
ada juga kadang-kadang ada setengah tu dia buat dia gunakan tak ada cabang ni. Dia letak macam ni je. Dia letak, lepas tu letak kayu sini. Penahan dia. Bila dia jatuh, dia tekan, dia akan melentik kat atas. Tapi kita gunakan ini, dia tak ada lari. Dan satu lagi fungsi dia ini, dia sebagai penekan yang ini. 1, 2, dia akan menekan kayu ni bentuk Y, dia takkan lari. Macam ni. Kita buat macam ni. Lepas tu kita gunakan kayu ni sebagai penahan. Penahan yang ini. Takut dia lari. Mana kita letak sini. Okey. Ini penahan dia. Okey. Nak terpulang lah, nak gunakan lagi kayu pun boleh, tak nak pun boleh. Tapi guna satu ni pun. Okey, jerat yang kedua. Sama juga bentuk dia, kita gunakan batang kayu. Guna, tak kisahlah tali apa, tali tangsi ke tali apa. Lepas tu kita gunakan dia punya picu pun sama, tinggal lagi dia panjang sikit. Lepas itu kita gunakan di sini. Perbezaannya kita gunakan batang pokok ni. Batang pokok, 2 batang pokok yang kecil lah. Sebagai kita punya penahan picu tu. Boleh juga diikat ataupun tak nak ikat, tapi kita gunakan dia punya lekuk kayu tu untuk sebagai penahan. Lekuk kayu, dua-dua kayu tu. Kalau kita tak ikat ataupun tak gunakan lekuk, dia akan dia naik ke atas sini. Kalau kita nak adjust boleh, kita nak letak di atas ni, ini kelebihan dia. Dia boleh adjust, nak letak bawah ke, di atas ke, terpulang. Ini inovasi baru ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat. Okey, kalau kita gunakan kayu ini tanpa ikat ataupun belekuk, dia akan menarik lah. Ini ada lekuk kayu. Kalau tak ada lekuk, dia akan menarik. Dia licin. Kelebihannya itulah dia boleh adjust. Bila kita ada lekuk kayu yang dibuat sini, okey, dia tak ada. Tapi tentukan picu dia jangan terlalu panjang. Kalau kita nak adjust di sini buat atas, tak ada masalah nak buat panjang. Ini kalau kita letak di sini, kita potong pendek sikit sebagai pemijak. Okey, ini pandang dari depan dia. Yang ini dari atas dia. Kita nak buat lekuk ini pun boleh, ataupun kita nak ikat pun boleh. Yang ini. Dan picu ni dia tengok adjust. Kalau kita nak ini, kalau terlampau tinggi sangat, picu kita boleh panjangkan lagi sampai sini. Kalau terlampau tinggi, sebab ini tinggi sikit. Kalau kita nak ke bawah, yang ini boleh ke bawah lagi.
yang kayu ni boleh ke bawah. Tapi perlu kena ikat lah. Macam ni. Ini dia punya. Kalau kita tak ikat, dia akan naik. Dia tertahan itu. Kita letak kayu sini. Lepas tu kita letak. Ini abuk-abuk ni. Selalu ni kawasan ni. Di celah-celah ni. Ayam ke apa. Binatang kecil-kecil dia suka lalu di celah-celah pokok ni. Kita boleh buat jerat ni. Oh, pantat ni. Sama juga dia punya itu. Bentuk Y. Bentuk Y kita letak di sini. Itu tali di sini. Dan yang ini kita boleh adjust. Nak turun ke. Maknanya boleh adjust. Tapi tentukan ada bentuk Y sini. Bubur daun-daun ni kita tutup. Lepas tu kita kalau kita nak itu. Dia tertekan. Okey, setakat itu aja tutorial membuat jerat di celah pokok. Okey, lagi satu kaedah kalau kita tak nak gunakan penahan kayu sini, dua penahan. Kita gunakan ini je, cabang bentuk Y ni. Tapi gunakan penahan ini. Kita akan guna penahan di belakang ni. Kalau kita tak nak guna kayu penahan sini tadi. Makna dia apabila ini contoh tali, apabila ayam ke binatang lalu, dia akan terus tekan. Ini tadi kita dah buat dah jerat yang pertama tadi. Kita gunakan kayu melengkung. Okey, jerat yang kedua kita gunakan dua batang kayu dan penahan dia punya picu bawah ni. Ini picu atas, ini picu bawah dia. Dan kita tutupkan. Ini jerat yang kedua. Inovasi yang kedua. Kita dah buat dua jerat yang berlainan. Selalunya jerat ni untuk binatang-binatang yang kecil. Macam ayam, seperti pelanduk ke, kancil ke, napuk ke, kijang ke. Kalau binatang-binatang besar tak sesuai benda ni, mungkin kita gunakan bahan yang lebih kuat, yang lebih besar sikit. Tali pun kena besar dan sebagainya. Maknanya dia yang ini sesuai untuk benda-benda yang ringan aja. Okey, cukup setakat itu ajalah jerat yang boleh kita bagi penerangan. Lain kali kita boleh cuba inovasi yang lebih baru lagi. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Horas.